Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa din haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai para raja dan mereka yang menjadi hamba rakyatnya, wahai para zalim dan para adil, wahai para munafik dan para mukhlis, ingatlah bahawa dunia itu waktunya sementara dan akhirat pula yang abadi belaka. Asingkanlah diri kamu dari selain Allah Ta'ala dengan mujahadahmu dan zuhudmu. Bersihkan hatimu dari selain Tuhanmu. Awas kamu dari diburu sesuatu atau ditahan sesuatu, atau dijauhkan kamu dari Tuhanmu Azza wa Jalla. Jika datang kepadamu bahagian rezekimu, maka ambillah dia dengan penuh rela, setuju menerima di atas tumit zuhud, bukan dengan tangan pilihan dan cinta kepada dunia. Zuhud itu apabila kekal, dia akan memberi kesan pada badan, lalu dia menimbulkan sedih di hati dan kurus kering di diri. Bila kesedihan dan kekurusan itu sudah menjadi realiti, nanti akan datanglah keringanan daripada Allah Azza wa Jalla dengan perasaan gembira dan makrifat kepadanya. Maka ketika itu akan lenyaplah kesedihan dan kerusingan tadi itu. Orang mukmin itu seharusnya terputus hatinya dari manusia, kaum kerabat, harta dan anak pinak. Dia hanya sibuk dengan urusan mereka. Hatinya sedang menunggu kedatangan utusan raja dari segala raja. Umpama dia sudah sampai di pintu negeri yang akan dihuninya, dan dia sudah mengucapkan selamat tinggal kepada sekalian kaum keluarganya. Hanya yang kelihatan sahaja dia sedang berada dengan mereka. Orang mukmin itu sentiasa merasa akan pergi, dan sesudah mengucapkan selamat tinggal, hanya yang kelihatan sahaja dia berada dengan manusia, padahal hatinya telah mengucapkan selamat tinggal. Hanya tubuhnya sahaja dengan manusia, padahal nyawanya sudah berada dengan Khalik, penciptanya. Memang apabila tauhid sudah mantap di hati, semua amalan akan bersih dari kacamata zahir, sebab telah menjadi sama zahirmu dan batinmu, kekayaanmu dan kefakiranmu, sanjungan manusia kepadamu atau kerendahannya, kecelaan mereka atau kepujiannya. Betapa engkau tidak merisaukan keduanya itu, yakni pujian dan kejian, sedang seketul dagingmu itu telah sempit dari keduanya sesudah lapang, dan hatimu telah terpenuhi dengan ingatan Allah Azza wa Jalla dan dengan berzikir kepada Allah dan rindu kepada Allah. Maka ketika itu berlakulah apa yang difirmankan oleh Allah, hunalikal walayatu lillahil haqq. Di sana terdapat perlindungan yang hanya dipunyai Allah Maha Benar. Engkau pun akan menjadi orang yang dicintai dengan sebenarnya, seorang terpelajar yang mahu mengajar, seorang bijaksana yang sesungguhnya, seorang yang dekat lagi didekatkan, seorang pendidik yang mahu mendidik. Engkau tidak perlu lagi kepada sesiapa pun dari manusia, yakni engkau sudah dicukupi oleh Allah Ta'ala dan tidak perlu lagi kepada yang lain. Bodoh, belajarlah dari kebodohan.
Sesungguhnya engkau telah tinggalkan belajar dan sibuk dengan mengajar. Jangan engkau susah payah. Tiada sesuatu pun yang akan berlaku darimu, dan tiada siapa pun yang akan beruntung di tanganmu. Kerana siapa yang tidak pandai mengajar dirinya sendiri, bagaimana dia hendak mengajar orang lain? Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah oleh Allah sekalian. Nasihat dan bicara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang menekankan beberapa perkara, mengingatkan kita beberapa hal yang penting. Yang pertama tentang hakikat dunia. Yang kedua tentang hakikat zuhud dan cara memperolehinya. Yang ketiga, tidak bergantung kepada manusia. Dan yang keempat ialah hakikat tauhid dan bagaimana ia benar dan dibenarkan. Dan yang kelima ialah hakikat ilmu yang sebenar. Ia memberi manfaat dan menyibukkan seseorang untuk beramal dengannya. Bila kita menyebut tentang hakikat dunia, kita baca Quran, kita baca hadis, maka kita dapati Al-Quran dan hadis mensifatkan dunia dengan 3 sifat. Yang pertama, sifat dunia itu ghurur ataupun gharur, menipu. Yang kedua, sifat dunia itu mata, cuma nikmat seketika, seronok sekejap. Dan yang ketiga ialah laknat. Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dilaknat oleh Allah. Oleh kerana itu, setiap yang mengaku beriman, setiap yang mengaku bertauhid kepada Allah Ta'ala perlu mengenali dunia dengan sebenarnya, supaya mereka tidak ditipu, supaya mereka tidak terpesona. Sama ada yang bernama raja atau yang bernama rakyat, kepada yang zalim ataupun yang adil, kepada munafik ataupun yang ikhlas. Ingat satu hakikat. Ini maklumat yang jelas. Umpama kalau kita sebut matahari keluar, baik orang zalim, baik orang jahat, mereka semua tahu matahari keluar. Tidak ada yang menafikan matahari keluar. Maka sejujurnya semua manusia kena tengok, orang jahat ke orang baik ke, wahai orang dekat dengan Allah, wahai orang jauh, lihat dunia ni dia sementara. Lihat dunia, dia tidak lebih pada itu, sementara sifat dunianya. Manakala yang abadi cuma akhirat. Tadi kita dah sebut hakikat dunia yang Allah sebut dalam Quran dan yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Sama ada ia bersifat nikmat sementara, ataupun ia adalah laknat, ataupun ia adalah penipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan keseronokan yang menipu. Maka Allah Ta'ala dah ingatkan kita. Kita manusia ni melalui 3 fasa. Fasa pertama sebelum kejadian kita. Fasa yang tidak ada permulaan. Sebelum kita jadi, kita pun tak tahu kita kat mana dan sebagainya. Fasa ini tidak ada tempoh mula. Kerana manusia tak akan bergerak usia. Tak ada orang berkata di alam roh dia dah umur 1000 tahun. Tidak. Ia satu fasa, satu zaman yang tiada permulaan baginya. Saya tidak tahu sebelum saya berada dalam perut ibu saya di alam roh, berapa lama saya berada di sana dan bila mula saya berada di sana. Kerana Allah Ta'ala cuma jelmakan saya melalui proses mengandung seorang ibu pada era 70-an. Kalau saya lahir 70-an. Tapi apakah roh saya baru diciptakan? Tidak. Ia satu tempoh panjang yang tiada permulaan, yang tidak ada manusia tahu. Ia ilmu di sisi Allah dan ia ilmu ghaib. Yang kedua, fasa akhirat. Fasa selepas kita mati. Ia juga satu fasa yang tiada pengakhiran. La nihayata laha. Yang tadi tiada permulaan, yang ni tiada pengakhiran. Lepas saya mati, tuan-tuan mati, berapa lama kita akan berada pada alam tu? Tidak ada pengakhiran. Bermula kita berada dalam kubur, kemudian kita dibangkitkan, dihisap, dan melalui proses akhirat. Wa imma seorang itu ke syurga atau sebaliknya,
maka ia proses yang tidak ada akhirnya. Maka tidak disebut umur ahli syurga itu 1000 tahun, 2000 tahun, tidak. Tiada umurnya. Kerana dia tidak ada akhir. Dan fasa ketiga, fasa kita sekarang di dunia. Ia satu fasa yang pendek dan kita ada usia. Saya ada usia. Sekarang usia saya mungkin 50. Usia tuan-tuan 40, 30, 20. Mungkin usia kita 60, 70. Baik, kenapa kita ada usia? Untuk beritahu ia pendek. Setiap kali kita melihat angka, ia menunjukkan satu tempoh. Dan ia menunjukkan satu perhentian. Tuan-tuan duduk dekat lampu isyarat. Tengok lampu isyarat itu tulis nombor 120 saat. Dia terus bergerak untuk berakhir. Tuan-tuan pergi JPJ, pergi mana-mana, tuan-tuan dapat satu nombor giliran. Ini satu nombor yang akan berakhir. Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan akan beritahu berapa duit. 1000, 2000, ini satu nombor yang akan berakhir. Yang akan pecah. Apapun nombor dan angka di dunia, ini satu tempoh. Kita beli kereta, kita tanya ni tahun berapa? Tahun 2015 kereta saya. Atau tahun 2019. Atau 2022. Bila kita letak je angka, berarti dari satu tempoh dia akan berakhir. Rumah ni tuan-tuan beli bila? Saya beli rumah ni start tahun 85. Berarti dia akan berakhir pada satu tempoh. Mungkin selepas tempoh tahun 2020 rumah ni tak ada. Atau empunyanya tak ada. Maka itu dunia. Sebab itu kita diajar melihat dunia dengan sebenar. Sebelum kita cerita apa yang kita nak isi. Tengok dunia. Sebab itu Syekh Abdul Qadir panggil semua, hei orang zalim, hei raja, hei rakyat, hei munafik, orang ikhlas. Tengok dunia ini. Dia sementara. Dan dia suatu yang tidak abadi. Manakala akhirat abadi. Dan Allah telah mensifatkan dunia dengan sifat yang paling baik untuk kita dengar. Ia satu nikmat. Tapi sementara. Bila kita sebut ia satu nikmat sementara, manusia tak mungkin nak suatu nikmat yang sementara. Kita nak nikmat yang kekal. Kalau tuan-tuan kahwin, berapa tahun nak kahwin? Kekal. Ya, itu kita nak. Kalau kita ada anak, berapa tahun kita nak ada anak? Saya nak kekal anak saya. Sampai bila-bila. Kalau kita ada kawan, berapa tahun kita nak kawan? Kekal. Maka benda tu tak ada di sini. Kalau kita nak anak kita kekal, dia tak ada kat dunia. Kerana anak kita akan mati. Atau kita akan mati. Anak kita akan tinggalkan kita atau kita tinggalkan dia. Ia akan berlaku sebagai satu proses sunatullah yang Allah tetapkan. Maka perhatikan dunia dengan betul. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya. Innama mathali wa masalid dunya karakibin qala tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Apa aku dengan dunia ni? Apa sangat aku dengan dunia? Kata Rasul. Mali walid dunya. Apa yang aku perlukan dengan dunia? Umpama aku dengan dunia, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, umpama seorang musafir yang tidur seketika di bawah teduhan rindang, teduhan yang nyaman, tapi tidur seketika. Aku ni musafir, tidur seketika, kemudian aku bangkit, bangun dan aku tinggalkannya. Perumpamaan dunia itu, kata ulama, macam kita tidur je. Lalu kita memimpi dapat benda okey, kita mimpi dapat benda tak okey. Kita mimpi berada taman bunga, makan, minum, bersukaria, bergelak, ketawa. Dan dalam mimpi kita menangis, kita kecewa, kita duka cita. Kita mungkin dibuli, dipukul, dikasari. Ini dalam mimpi. Dan bila mana kita bangun, semuanya tidak ada. Itulah dunia. An-nasu niyam. Manusia itu semuanya tidur, perumpamaan dia. Wa idza matu intabahu. Bila mati baru sedar. Tak ada apa. Tentang waktu kita mati, orang balut dengan kita kain kafan. Disunatkan dibuka pada kawasan wajah. Dihadapkan ke kiblat. Dia letakkan tanah pada pipinya. Supaya nanti dia bangun, dia sedar apa yang dahulu berada di dunia dah tak ada sekarang. Anak saya dah tak ada. Isteri saya dah tak ada. Kawan-kawan saya dah tak ada. Harta saya, syarikat saya semua tak ada. Pengaruh saya semua tak ada. Saya cuma berada di dalam lubang yang sempit, dalam kubur. Maka bila kita tahu itulah kita dan itu saya, itu tuan-tuan,
Siapa pun lah perjalanan hidup kita. Wa imma dia raja, wa imma dia Tun Dia, wa imma dia Tan Sri, wa imma dia rakyat jelata, wa imma dia orang yang terbawah kasta, yang orang sebut sebagai terbawah kastanya, walaupun manusia tidak berkasta. Tapi dalam pandangan manusia, akhirnya bila kita bangun dari tidur kita tak ada apa-apa. Oleh sebab itu syaitan cuba pengaruhi manusia dengan dunia. Syaitan mencari semua senjata apakah yang boleh menyebabkan manusia boleh masuk neraka, untuk bersama dengannya di akhirat, bukan untuk kekal selamanya. Dia buat R&D, research. Macam mana, apakah senjata, apakah kelemahan manusia. Waktu Allah Ta'ala menciptakan Adam, Iblis sudah cuba mencari kelemahannya dengan memasuki setiap ruang-ruangnya. Adam diciptakan lengkap. Sebelum ditiup roh, belum tiup roh, Iblis pun datang tengok dan masuk dalam tubuh Adam. Tengok. Sebab itu Nabi kata, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan boleh bergerak melalui pembuluh darah anak Adam. Kalau syaitan boleh, Iblis lebih-lebih lagi. Iblis masuk dalam badan kita, dia tengok mana titik lemah, maka dijumpa beberapa titik lemah kita. Dijumpa. Dan dengannya ini dia mempengaruhi semua orang daripada awal sampai akhir. Yang pertama ialah dunia. Dengan dunia. Sebab itu bila Allah Ta'ala menghukum Adam AS, Allah hukumnya turun di dunia. Kenapa? Allah Ta'ala nak beritahu, sehebat mana pun dunia yang boleh menenggelamkan ramai manusia, tapi lihat hebat lagi Allah yang menyelamatkan mereka daripada karam dalam dunia. Supaya manusia dalam perjalanan ini sentiasa berpegang teguh dengan tali Allah, supaya mereka tak karam. Hanya itu jalan dia, tak ada jalan lain. Maka kita lihat bila dunia menjadi senjata besar syaitan. Kita bergaduh hari ini sebab apa? Dunia. Kita dengki, dunia. Kita saling memburukkan, dunia. Kita orang Islam tak tegur siapa, kerana dunia. Kita duk bersaing hari ini, jatuh-menjatuh, kerana dunia. Dengan jiran sebelah, jiran dua belah, dunia. Maka dunia telah memporak-perandakan matlamat kita hidup di dunia. Memporak-perandakan perjalanan lurus kita. Ada seorang ulama namanya Abu Sa'id Kharras radhiyallahu ta'ala anhu. Satu hari dia kata, aku bermimpi bertemu iblis. Ra'aitu iblisa fil manam. Aku tengok iblis dalam mimpi. Fa akhadtu al-'asa li adribahu. Aku pun cari tongkat, aku nak belasah iblis. Kata Abu Sa'id Kharras, saya satu malam mimpi jumpa iblis. Lalu saya ambil kayu, saya nak pukul. Fa sami'tu hatifan yaqul. Tiba-tiba saya terdengar suara berkata. Innahu la yafza'u min al-'asa. Iblis dia tak takut tongkat, tetapi dia takut cahaya yang berada dalam hati orang beriman. Iblis ni kita tak lawan dia dengan senjata. Kita tak lawan dia dengan kayu, dengan besi, dengan pistol. Bukan. Musuh ini licik. Tidak dikalahkan dengan benda tu. Dengan bom atom, bom nuklear, tak, dia tak kalah. Dia kalah dengan cahaya hati orang beriman. Lalu aku pun panggil iblis. Fakultu ta'al. Aku kata pada iblis, ta'al. Fatanaha anni. Tapi dia cuba menjauhkan dirinya daripada aku. Sambil dia berkata, Ish a'mali bikum. Wa antum tarahtum an nufusikum ma ukhadi'u bihin nas. Aku tak boleh buat apa-apa pada kamu, sebab kamu semua telah membuang senjata yang aku jadikan manusia tertipu. Lalu kata Abu Sa'id Al-Kharras, famahiyah, senjata apa? Maka jawab iblis, ad-dunya, dunia. Siapa yang berjaya melihat dunia dengan sifat sementaranya dan hinanya dan tanggungjawab serta persoalannya akhirat kelak, nescaya dia terselamat.
Jadi kita kena tahu macam mana kita nak tengok dunia. Kita nak tengok dunia. Tuan-tuan, setiap kali kita dalam urusan kita kehidupan, semua benda kita buat observe dulu. Untuk bagaimana kita nak deal. Tuan-tuan boleh tengok orang, tuan-tuan nak buat deal, tuan-tuan nak buat perjanjian, kita tengok orang, boleh percaya tak muka. Kita pun tengok latar belakang dia. Orang ni okey tak? Dia kata orang ni bagus, bertanggungjawab. Untuk masuk dalam partner hidup kita, syarikat. Tuan-tuan nak kahwin, kita pun tengoklah. Lelaki ni akan tengok bakal isterinya. Dia akan buat observation. Dia akan buat pencerapan dia. Tengok perempuan ni berapa umur, perempuan ni macam mana hubungan adik-beradik, perempuan ni latar belakang pendidikan, perempuan ni macam mana. Kita tengok. Kita pun kahwin. Tak ada orang kahwin tersepak tengah jalan. Tuan-tuan nak kahwin je, tuan-tuan cek. Yang perempuan pun sama dia cek. Lelaki ni siapa, kerja kat mana, siapa mak ayah, orang mana. Cek. Semua benda bila kita nak berurusan, apatah lagi nak menjadikan sebahagian hidup kita, kita mesti cek. Tuan-tuan nak beli kereta, ada orang beli macam tu je? Tak mungkin. Dia beli, dia cek CC berapa, horsepower berapa, tahan tak tahan, loan lulus berapa, dia mampu bayar berapa, maintenance macam mana, dia kira semua. Dia pun tengok review banyak. Ni review tentang kereta ni, kereta ni bagus. Yang ni pula review kereta ni kurang bagus. Kereta ni second value dia masalah. Semua ilmu kita dapat sebelum kita beli supaya kita tak nyesal. Bila kita beli, kalaupun kita tahu kelemahan dia, kita dah bersedia menghadapi kelemahan dia. Kereta ni masalah dia second value. Maksudnya untuk jualan yang kedua dia mungkin jatuh nilai. Maka saya mengambil sikap saya tak payah jual. Tak payah jual, maka dia tak akan turun harganya. Saya guna tahun-tahun lamanya. Kalau saya tahu kereta ni dia punya horsepowernya kecil, tak apa. Saya tahu cara nak tingkatkan horsepower dia. Saya boleh remake balik. Jadi besar horsepower dia. Tu ada kawan kita, kereta dia bonet depan tu terkeluar, naik. Saya kata kenapa? Sebab kita dah tukar enjin baru. Dia murah tapi dia boleh sama laju dengan kereta mahal. Dia tahu buat. Jadi kalau kita semua benda kita tengok benda, semua orang nak ke pasar beli sayur boleh tengok. Tengok sayur tu, tengok orang jual sayur tu, tengok muka dia okey. Muka dia okey baru beli sayur. Muka masam tak jadi. Walau sayur elok, tapi penjualnya dia ni tak layan. Sayur segar ni, tapi muka tuang dia tak segar. Kita pun tak jadi beli. Mana pun tuan-tuan pergi, tuan-tuan mesti ada benda ni. Apa dia? Kita akan nilai sesuatu. Takyim kata orang Arab. Takyim. Tengok. Kita pergi kedai makan, kita tengok dulu kedai makan ni viral ke tak viral. Viral tak? Okey, viral okey lah. Tapi tengok pula dia hidang apa. Kalau makanan tu semua makanan merupakan penyakit kita, cimanih kita, darah tinggi kita, ni tak boleh. Ni macam pergi, bukan masuk kedai, masuk kubur ni. Sebab dia jual tu makanan semua, dengan kita tak boleh. Bisa belaka. Dia bisa semuanya bahaya. Dia jual ni pulut mempelang. Pulut campur mempelang, tak boleh. Kita kencing manis. Ini kalau makan, kalau tak ICU pun masuk ward. Dia jual shell out. Ini kita boleh get out ni. Boleh go out kita ni. Shell out ni semua seafood. Dia jual misalnya sekian makanan. Ini masuk angin perut kita, tak boleh. Semua benda kita akan tengok barulah kita beli. Tentang kenapa kita tak tengok dunia dalam mempengaruhi kehidupan kita. Tengoklah dunia. Pertama kita tengok dunia ini sementara. Tengok. Semua orang kena tahu dunia sementara. Yang kedua, kita tengok dunia ini tempat ujian. Allah uji kita di sini. Kata Hasan al-Basri waktu dia menulis surat pada Umar bin Abdul Aziz, Ya Amirul Mukminin, dunia ini walau datang kepada kamu gembira, tapi dia diikuti dengan kesedihan. Katakan kita dapat anak, gembira tak gembira? Tapi anak ni akan mati atau kita akan mati tinggal dia. Sedih lah. Kita dapat isteri kita lambat laun dia akan mati atau kita mati. Kadang-kadang kita kena tanya, agak-agak sayang awak siapa mati dulu ni? Siapa mati? Awak mati dulu ke saya mati dulu? Kenapa? Kerana siapa pun yang kita sayang, dia akan hilang daripada kita. Sebab itu kata Rasulullah, Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Sayanglah siapa pun kamu nak sayang, kamu akan berpisah dengannya.
Tak pisah hidup, pisah mati. Itu hakikat. Sebab itu kata Hasan Basri, dunia wahai Amirul Mukminin, kalaupun didatang dengan gembira, diikuti dengan kesedihan. Tuan-tuan tengok dalam kehidupan, waktu tuan-tuan dapat nikmat, dapat, kalau dulu zaman kita belajar, Masya Allah, CJ kita cemerlang, seronok. Lepas tu sedih pula, kenapa? Tak ada duit nak masuk U. Atau tak dapat masuk U yang kita nak. Kita minta U ni, dapat U lain. Atau kita tak dapat bidang yang kita nak. Ada seorang anak murid saya, dia ni dah cerdik dah, tapi kurang A sikit untuk nak jadi doktor. Akhir masuk farmasi, dia tension. Dia tak nak masuk farmasi. Akhir ayah dia pun tak apalah, pakai duit cari tempat lain, jadi doktor juga. Dah cemerlang, tapi dia kecewa kerana tak dapat bidang dia nak. Itu bila dia doktor, cerita lain pula. Dia tak dapat bidang dia nak masuk. Dia mungkin nak ambil bahagian pakar telinga, mungkin dapat pakar lain, mungkin dia nak duduk hospital ni, pindah hospital lain. Saya nak duduk hospital kat kampung, tiba no, pindah kat hospital Brazil, jauh, sedih lagi. Jadi ada tak nikmat yang kita tak sedih bila kita dapat? Cuba sebut. Kita beria-ria nak jadi cikgu, kena posting Sabah Sarawak Rebah kita, yang orang Semenanjung dah. Sebab semua orang nak posting sebelah rumah mak dia, kalau boleh sebelah rumah dia. Dia tak payah jalan kaki pun tak payah, orang boleh dukung je dekat. Itu perangai manusia. Jadi saya tak pernah tengok dalam hidup, bukan saya sebut hidup saya ni tajribah, hadhihi tajribati, ini pengalaman aku, ini pengalaman kita. Siap nikmat kita dapat, ada je benda yang menjadikan kita sedih. Ada je. Dah cantik beli kereta, kena bayar road tax pula. Tak boleh free ke road tax ni? Sedih lagi, kena bayar road tax. Dah bagus naik kereta, orang langgar pula belakang. Oh, kenapa lah langgar? Dah tak comel dah kereta baru beli ni, sedih lagi masuk bengkel. Tengok bil lagi sedih. Oh, tengok bil pula. Jadi saya tak nampak mana nikmat kita akan terus bergembira. Setiap nikmat sedih, seronok. Ada hamba Allah dia pergi makan satu kedai, orang kata sedap, dia pergi makan. Dia tengok bil mengamuk, dia bergaduh tu. Mengamuk. Kenapa? Sedih lagi tengok bil. Dah sedap dah makan ni, tengok bil tu dia sedih. Kenapa? Itu hakikat dunia. Kita tak boleh lari. Yang ni beria nak anak, 10 tahun kahwin dapat anak, sedih pula, anak menangis tak berhenti, dah sedih. Dia sedih, anak dia pun sedih. Jadi tidak ada nikmat kita akan gembira secara keseluruhan. Sebab ini bukan akhirat. Ini dunia, kenikmatannya terhenti. Keseronokannya macam Allah sebut mata, sikit je. Mata ni sikit, maksudnya nikmat kejap. Lihat nikmat kejap kita. Waktu tuan-tuan makan, sedapnya kat mana? Sampai lisan dulu sini. Bila masuk dalam perut dah tak sedap. Mana sedapnya, indahnya makanan waktu kita tengok. Bila dia keluar jadi tahi, dah tak lawa. Kita makan siakap, kemudian keluar tahi. Itu kan dulu bekas siakap. Tengok, tak nak, busuk ni, buang dia. Kita semua tahu tahi yang keluar daripada kita ialah apa yang kita makan. Tapi kenapa kita jijik tengok dia? Itu yang kita makan, itu dia jadi. Itulah dunia, dia tak akan sempurna. Tapi bila pergi pada akhirat, bila kita pergi pada syurga, keseronokan makan daripada memandang, bila kunyah seluruh nikmat. Dia tak ada satu pun, ada sikit, ada fajwah, ada suatu ruangan, nikmat tu kosong. Tak ada. Di dunia, waktu kita menikmati sesuatu, ada ruang kosong banyak. Sebelum kita rasa nikmat, ruang kosongnya terlalu banyak. Ruang kosong tadi mungkin dipenuhi dengan pelbagai masyakkah dan kesusahan. Kerana itu dalam hadis bila Nabi SAW menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing atau sebagai musafir tumpang lalu. Umpama kita di dunia, kata ulama, kita berjalan di tengah padang pasir untuk menuju satu tempat yang subur, yang indah, yang menghijau. Maka walaupun di padang pasir itu ada tempat yang lawanya, tapi kita tahu ini bukan destinasi kita. Kita pun dah buat bekal siap-siap untuk kita habisi di sini sebelum sampai di sana. Inilah perjalanan hidup kita. Inilah perjalanan saya dan perjalanan tuan-tuan. Maka untuk kita berhadapan dengan dunia, kita kena ada sifat zuhud. Zuhud yang selamat kita.
Dan kita tahu awal zuhud kata ulama ialah meninggalkan yang haram. Itu asas dia. Bila kita nak berurusan dengan dunia, kita tak mungkin menang dan kita tak mungkin kuat. Kita tak mungkin akan menjadi gembira melainkan kita ada sifat zuhud. Zuhud yang pertama yang merupakan awal sifat zuhud setiap orang beriman, tinggalkan yang haram, dan ini fardu. Tentu kita diajar oleh Allah dan Rasul. Apa pun yang haram kat dunia jangan ambil. Rasuah jangan ambil, riba jangan ambil, hak orang jangan ambil. Jangan ambil. Yang diharamkan oleh syarak jangan ambil. Ia mudah kehidupan kalau kita nak gembira. Kerana kita apa yang kita makan. Semua orang pegang slogan tu. Kita apa yang kita makan. Ini bagus slogan tu, betul. Tetapi bila kita makan, apakah di kriteria yang kita tetapkan untuk makan? Halal haram. Orang Islam jadi kriteria tu. Lepas halal haram baru kita cerita sedap tak sedap, murah tak murah. Itu cerita mungkin nombor 5, nombor 6. Orang kafir yang pertama dikira sedap tak sedap. Kita orang Islam seluruh dunia. Hebat orang Islam, Allah beri dia suatu piawaian tertinggi, halal atau haram, dosa atau pahala. Sebab itu zuhud kita pertama. Kalau tuan-tuan berjaya meninggalkan makanan yang haram, tuan-tuan zuhud. Tuan-tuan berjaya dalam dunia ni. Kalau kita berjaya skip rezeki pendapatan yang haram, tuan-tuan orang zuhud. Tuan-tuan zuhud ni bukan tunggu pakai pakaian compang-camping. Zuhud. Kalau saya boleh berjaya meninggalkan yang haram, alhamdulillah, saya tak buat loan konvensional atau loan kafir, tak buat. Saya beli rumah, saya beli kereta, tak ada loan ni. Loan Islamic loan. Saya sebagai orang Islam bersifat zuhud. Saya alhamdulillah dalam bab makan minum saya cari yang halal. Saya pesan pada anak-anak saya, paling kurang kalau kamu tak ada ilmu, kamu tahu logo, baca logo tu. Habis tak logo pun menipu, itu lain. Dia menipu, itu bukan tanggungjawab kita. Kita dalam hidup ni memang dunia pun dah menipu kita. Tapi kita akan berurusan mengikut kemampuan ilmu kita ada. Kalau ada orang tak halal, sebaliknya tidak, berdosanya bukan pada kita. Rosak tak? Akan jejas tak kita? Tak akan jejas. Kerana ia berlaku tanpa niat kita. Kejahatan itu benar-benar memberi kesan pada manusia bila dengan niat. Dia panggil biqasdin, dengan niat. Kalau ia tak sengaja, Allah maafkan. Bila Allah maafkan, maka tak akan beri kesan. Kerana itu bila seorang memohon ampun pada Allah dan sebagainya, apa pun dia makan tak beri kesan pada dia. Tuan-tuan tengok orang yang sebelum dia masuk Islam di kafir, dia makan macam-macam. Makan macam-macam lah. Babinya, arak. Dan dia bertaubat pada Allah. Dan Allah maafkan. Lihat semua makanan yang dia makan tak beri kesan pada dia. Dia menjadi orang Islam yang baik. Bagus ingatan dia. Dia boleh hafal Quran. Bahkan kadang-kadang dia jauh lebih baik pada orang Islam yang dah lama. Kenapa? Kerana dia memohon ampun pada Allah. Dan Allah membuangkan segala kesan. Allah Ta'ala bila ampunkan dosa, bukan sekadar dosa Allah ampun, yang merupakan rahsia antara hamba dengan Allah, tapi segala kesan dosa juga Allah hilangkan. Kesan dosa tak ada kesan. Akhirnya kita nampak, dulu kan dia gangster, usah belasah orang, hari ni jadi imam. Hari ni dia memimpin, dia mungkin ceramah. Dulu kan dia padri, dulu kan dia sami, hari ni dia ceramah pada kita. Kerana Allah membuang semua kesan buruk dia. Sebab tu kalau kita makan benda yang saya katakan orang tipu halal, dia tak jejaskan. Ada seorang hamba Allah, dia cerita, Ustaz, saya pergi ke Jepun. Pergi ke Jepun. Saya dah cakap dengan driver saya, pastikan makanan halal. Dia kata, okey, kita dah cakap. Sana bukan ada logo-logo, cakap tanya. Bagi tu turun, makan mi nampak sedap, ada daging dia makan. Lama dia beritahu babi. Boleh tahu babi, berbabi-babi lah mulut dia. Marah. Apa ni? Dia ditanya saya makan babi. Saya punya marah betul. Dia sepanjang hayat saya tak pernah kena tipu seteruk tu. Tetapi kita kan tipu ni ada dia punya peringkat. Tipu paling teruk bila kita ditipu sampai termakan babi, tu teruk. Itu terkeluar kat mulut babi tu. Dia punya marah, pindah hotel. Marah, dia tak boleh padang marah dia. Yalah, lama ni duk jaga banyak, tiba ya Allah uji dia. Maka kita katakan kalau benda tu tak sengaja, insya-Allah tak berkesan apa-apa.
Dia kekal boleh baca Quran dengan baik dan tak kesal. Sebab kita bukan saja, kalau sengaja tu tak boleh. Tak sengaja. Tapi bukan maksud kita ambil benda ni cara mudah. Sebab tu bila kita travel negara-negara bukan Islam ni, kita dah letak benda tu syarat utama. Jangan letak syarat utama murah. Bila pergi negara kafir, negara yang mana kita tak aman urusan agama kita, maka biar kita beri suatu penekanan yang kuat. Terus berhati-hati, mengambil sikap berhati-hati, double, mungkin lebih. Kerana ialah, kita dengar mulut orang kafir cakap halal. Dia tahu apa halal. Tentu kalau yang bercakap kata halal tu orang kafir, tuan-tuan jangan percaya. Kita tanya, jumpa dengan kafir ni halal tak? Ya halal. Oh, apa dia tahu tentang halal? Suruh disebut halal tu apa? Dia tak tahu. Sebab dia, orang kafir ni halalnya mungkin bila dia kata binatang tak disembelih. Ni babi sembelih. Dia kata babi disembelih pula. Saya tengok, kadang-kadang kita tengok dia orang makan benda haram ni tak disembelih. Tapi satu hari saya tengok dia orang makan benda haram dengan cara sembelih dulu. Oh, depan mata kita sembelih. Ni bagus putus halkom. Tapi benda haram sembelih tak akan menghalalkan. Jadi persepsi orang kafir tentang halal itu masih lagi mubham atau samar. Lalu kita percaya ke dia pula? Tak boleh. Ataupun orang Islam yang tak berilmu, tanya dia, tuan halal ke? Halal. Jangan. Dia tak berilmu, dia pun tak tahu. Tanya orang yang diyakini. Tanya. Agensi ke? Atau individu yang baik. Kita tahu dia pun jaga. Sebagaimana kita tanya kiblat. Tuan-tuan pergi jumpa orang kafir, tanya kiblat mana? Dia pergi hotel, dia tanya orang kafir kiblat mana? Dia terus tunjuk kiblat tokong. Tuan-tuan, kita tak mungkin tanya arah kiblat pada orang kafir. Tadi pun tak tahu kiblat tu apa. Kita tanya pada orang Islam. Dan orang Islam yang kita tanya juga yang terpercaya. Mana kiblat? Dia kata kiblat. Dia pun tengok jam dia. Dia pun tengok kompas ni, arah ni. Atau kerana dia biasa travel, ni kiblat. Tapi kalau kita percaya orang kafir arahkan kiblat kita, kita telah mendedahkan agama kita pada bahaya. Sama juga orang kafir tentukan makanan halal atau haram, maka salah. Sebab tu kita daripada awal nampak ni restoran kafir, kita tak pergilah. Dia kata halal lah, jangan dengar cakap dia. Tak, yang makan pun kata halal, jangan dengar cakap orang makan. Dengar cakap orang yang ada agama. Ini asas kita. Ini cara zuhud kita pertama, tinggal yang haram. Kalau zuhud tinggal haram pun tak mampu, habis dah kita. Jangan cerita zuhud atas lagi. Seterusnya kata ulama, ialah bila kita zuhud pada benda yang halal, ini ialah jalan wasilah dan qurbah. Maksudnya, pertama kena zuhud pada benda haram. Ini wajib. Yang kedua, pada benda halal pun kita zuhud. Maksudnya, kita tak jadikan benda halal itu mempengaruhi semua waktu kita sehingga mengurangkan waktu kita dengan Allah dan nilai waktu kita dengan Allah. Ya, saya kerja halal. Tapi kalau kerja tadi menyebabkan saya solat sampai lambat, saya bukan tak solat, saya solat. Tapi lambatlah. Patut berjemaah, tak boleh berjemaah. Maka saya mula mengurangkan yang ni. Saya mesti ada satu target. Selama ni saya kerja, tak dang solat jemaah. Kita solat seorang-seorang je. Tapi tahulah solat seorang-seorang ni taklah sempurna sangat. Tapi saya target lagi 5 tahun, 6 tahun, insyaAllah saya boleh mengatasi benda ni. Akhirnya Alhamdulillah dia dah kerja, dia dah boleh jadi tokeh, dia dah boleh jaga solat dengan baik. Maka ini zuhud yang kedua. Halal tadi, ya halal, tapi kan dia mengganggu dari sudut kualiti ibadat, masa beribadat, maka dia cuba tinggalkan juga. Dan kita kan kadang-kadang kita suka main-main, banyaklah. Saya ada hobi bermain, menyebabkan kita tertinggal banyak kuliah agama, tak pergi. Saya ni tak minat mengair, itu kurang dengan kuliah. Saya ni minat pergi geng-geng biker saya ni Ustaz ni, geng-geng super car, berjalan sana berjalan sini. Kita orang semayang, kita orang buat semua benda. Tapi bila fikir balik, kualiti masa kita dengan Allah sikit. Bila fikir balik, kita pun umur berapa dah? Lalu kita meninggalkannya sebagai zuhud. Ya, kalau kita tak tinggal pun tak berdosa sebab kita masih jaga solat. Cuma cara solat tu berbezalah. Peluang kita nak belajar pun agak kurang. Jadi saya nak kurangkan yang ini halal, tetapi dia mengurangkan kualiti agama saya. Maka ini kita kena baiki. Terutama bila kita melihat umur kita. Bagaimana kita sebut, kita tuan-tuan boleh sampai satu umur, kita masih belum berfikir secara serius akhirat.
kita benar-benar bodoh. Kalau kita sampai satu umur, kita tidak serius fikir akhirat, kita memang benar-benar bodoh. Dan paling bodoh, kita masih lagi serius fikir dunia. Terlalu serius. Berkira lagi. Dah umur berapa awak ni? Awak dah 60, 63, 70. Serius gila dengan dunia, tapi tidak akhirat. Orang ni memang bodoh. Dia lupa apa yang lebih kekal, apa yang lebih baik. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, dengan zuhud tadi, kita ambil sesuatu dengan redha, dengan setuju, dengan syukur cukup. Tanpa ada perasaan cinta untuk dapat lebih dan sebagainya, tak ada, cukup. Kenapa? Waktu ini, kita dah sebut nikmat paling hebat bila kita makin ke depan usia kita, kemanisan dalam ibadat. Dahulu zaman muda memang kemanisan dapat dunia. Dapat duit cium yang sedap. Seronok. Ya, kalau kita apa hukum cium duit, tak salah cium lah duit. Bila seorang ulama nama Syekh Atiyah Sakar, dia kata jadi budaya peniaga, dia orang kalau dapat duit sulung tu, duit kalau orang kampung saya panggil duit guri ni, guri ataupun mukaddimah, dia akan cium. Seronok. Atau ada setengah dia dapat duit baru, dia cium. Syukur. Apakah benda ni salah? Tak salah, cium lah duit. Jangan cium duit orang sudah. Cium duit kita ni. Suka sebab kita seronok dapat duit ni hari ni bisnes. Cuba cium. Syukur pada Allah. Kan cara-cara orang syukur tu beza-beza. Kadang dia cium duit dia, kadang dia cium rumah dia. Dia dapat rumah baru, dia punya seronok, dia cium rumah dia. Misalnya, nak cium orang rumah kata dah meluat cium. Dia pergi cium rumah dia. Ada yang dia beli kereta baru, dia seronok, dia pun cium kereta dia. Boleh tak? Terpulang sila cium. Tak ada masalah. Jangan melampau-lampau, sudahlah. Orang melampau gila pula. Dia cium tu macam satu reaksi spontan. Ada yang cium bendera, dapat bendera cium. Itu reaksi spontan seorang manusia bila nak zahirkan gembira. Tapi tuan-tuan, sampai satu umur, kita tak patut seronok dengan dunia lagi. Kita patut seronok dengan akhirat. Kalau kita dapat sujud pada Allah, ya, ini keseronokan kita. Kita dapat dilapangkan waktu sampai kita boleh baca Quran. Ni bergenang air mata, kenapa? Allah beri peluang kita baca Quran. Pada usia macam satu nikmat. Kita, tuan-tuan, kalau boleh baca satu ayat Al-Quran, ini nikmat yang hebat Allah bagi. Allah tak bagi semua orang. Allah tak bagi semua orang. Dan kita alhamdulillah dapat nikmat. Kita dapat nikmat Ramadan pula. Gembira dengan Ramadan. Ini satu nikmat. Sebab kita gembira dengan kelahiran anak kita. Gembira dengan hari perkahwinan. Kita gembira dengan datang Ramadan seperti itu. Seronok. Teruja kita. Ini satu nikmat. Maka perhatikan apa yang kita gembira dan usia-usia kita hari ini. Kalau kita masih gembira dengan nikmat-nikmat dunia, kita bimbang, ia akan menghalang kita untuk cinta akhirat. Kita bimbang. Biar berpada. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, bukan dengan tangan cinta pada dunia atau dengan rasa cinta pada dunia. Kemudian zuhud itu, dia akan beri kesan pada cara kita hidup. Akhirnya boleh menyebabkan rasa sedih hati kita, rasa kerus kering diri kita. Maka setiap orang, bila mana dapat sesuatu, pasti ada kesan pada diri dia. Maka orang zuhud dia akan nampak pada kesan pada dirinya. Dirinya cepat mudah akan tersentuh. Kita panggil hassas, sensitif. Dia kalau baca tentang syurga, dia terasa. Baca tentang neraka, dia terasa. Itu yang menjadikan seleranya mula hilang. Selera hilang. Contoh kalau tuan-tuan tahu ada sakit, kita pun selera hilang. Orang pun kata, kenapa makin kurus? Sakit ke? Orang akan kata macam tu. Dan demikian orang benar-benar zuhud pada Allah. Mula akan berlaku perubahan dalam diri dia. Tidurnya kurang, makannya kurang, berhiburnya kurang, kerana dia banyak masa dengan Allah. Siapa pun yang banyak masa dengan Allah, maka Allah akan tunjukkan perubahan. Wajahnya berbeza, semua berbeza. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, orang beriman patut putus hubungannya dengan manusia. Maksud putus hubungan dengan manusia ialah yang boleh mempengaruhi agama dia menjadi downgrade, bukan upgrade. Kalau manusia yang boleh menguatkan lagi agama, silakan teruskan hubungan. Sebab ini semua kekasih kita di hari akhirat kelak. Tapi kita tak nak manusia yang jadi musuh kita akhirat kelak, yang Allah sebut dalam Quran. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kawan-kawan di dunia, kekasih di dunia menjadi musuh akhirat kelak, melainkan orang bertakwa. Sebab itu kata para ulama, salahul qalbi fi arba'ati asya'. Hati kita jadi baik kerana 4 perkara. Yang pertama, al-iftiqaru ila Allah
bila kita sentiasa bergantung pada Allah. Rasa fakir kita perlukan Allah. Yang kedua, al-istighna'u amma siwa, kita tak bergantung pada manusia. Kita tak adalah rasa manusia tu yang akan tentukan itu, tentukan ini. Tak, saya tak kisah. Kita tak rasalah manusia ni akan menentukan baik buruk kita, puji cela kita, pangkat atau jatuh pangkat. Saya tak rasa. Biarlah dia jadi menteri ke, dia jadi exco ke, dia siapa, saya tak peduli dia. Dengan maksud dia tidak menentukan saya. Dan saya tak perlukan dia untuk menjadikan hidup saya lebih baik. Atau kerana takut hidup saya menjadi lebih buruk. Tak, saya tak perlu. Istighna' anin nas, iaitu kita buang manusia dalam hidup kita. Dengan maksud mudarat dan manfaat datang dari Allah. Dengan maksud orang ni tak boleh mengurangkan masa ibadat saya dengan Allah. Tak boleh. Atau mengurangkan tanggungjawab saya pada Allah. Tak boleh. Ini maksud istighna' anin nas. Kita berputus hubungan dengan manusia. Dan yang ketiga, kata ulama, salahul qalbi, hati jadi baik dengan cara apa? At-tawadu'u lillah, bila kita merendah diri pada Allah. Macam mana merendah diri pada Allah? Ni yang kita ada ni semua, mengakulah dia dari kurnia Allah. Bukan sebab kita pandai, sebab kita bijak, sebab kita gagah, sebab kita ada pengaruh. Katakan semua ini datang dari Allah. Ini tawaduk, rendah diri. Rendah diri pada Allah dengan beradab kepada Allah, dengan maksud seorang hamba itu sentiasa bersyukur pada Allah. Kata apa pun hari ni kita lebih, orang pun puji atas lebih kita, jangan kata saya. Katakan Allah. Orang tanya ni anak berapa? Saya anak 12. Oh, bangga ni. Tak payah tongkat Ali 12. Jangan. Katakan ia datang dari Allah. Semua tawaduk. Siapa pun dia rasa dia lebih pada orang, kembalikan nikmat itu pada Allah. Ya, setengah kita memang Allah jadikan lebih. Harta dia lebih pada kita, anak dia lebih pada kita, pengaruhnya lebih pada kita. Tapi katakan semua yang kamu dapat ini dari Allah. Katakan. Qul alhamdulillah. Katakan segala puji bagi Allah. Berapa anak? Alhamdulillah saya dapat 5 orang. 6 orang. Alhamdulillah. Saya tak rasa sebab saya menentukan. Berapa zuriat saya nak, saya tentukan. Tidak ada yang boleh menentukan. Ada orang Allah beri dia anak ramai. Kemudian Allah uji dia pula cucu tak ramai. Anak dia memang 10, cucu dia baru seorang. Yang ni anak seorang, cucu 10. Ya, bagaimana Allah pusing-pusingkan nikmat. Ada orang dia kaya, anak dia tak berjaya. Ada orang dia miskin, anak dia berjaya dan kaya. Itu tak ada benda yang kita nak banggakan, melainkan semua milik Allah. Sebab itu, bila mana kita tawaduk, Allah kekalkan nikmat itu. Allah kekalkan. Dan yang keempat, al-unsu ma'allah, sentiasa bergembira dengan Allah. Waktu sembahyang, gembira dengan solat. Waktu mengaji, gembira dengan mengaji. Waktu zikir, bergembira dengan zikir. Waktu menuntut ilmu, bergembira dengan menuntut ilmu. Sebab dia tahu ini semua masa dia bersama Allah. Al-unsu ma'allah, jinak hatinya dengan Allah. Kata ni 4 perkara kalau kita ada, hati baik. Tapi penekanan kita pada Syekh Syamsul Qadir, buang pergantungan pada manusia. Kata ada satu kisah. Bila beberapa ulama' difitnah. Ada orang tak puas hati dengan ulama'-ulama'. Dia pun kata ulama' ni buat ajaran sesat. Ini zindik, ini pelbagai label. Maka 5 orang ulama' kena tangkap oleh khalifah waktu itu. Yang pertama, Abu Hamzah Al-Khurasani. Yang kedua, Imam Ad-Daqqam. Yang ketiga, Imam Ash-Shibli, Awaqah Ash-Shibli. Yang keempat, Junaid Al-Baghdadi. Dan yang kelima ialah Abu Hussein An-Nuri. 5 ulama' ni ditangkap. Ni semua ulama' besar. Tapi ada orang fitnah dia, mengadu kepada pemerintah. Pemerintah pun apa dia tangkap. Dan hukuman dikenakan ialah sebab dan potong kepala. Itu lagi teruk. Kena tangkap. Bayangkan ulama' ni duk mengajar siang malam, difitnah, buat ajaran sesat. Yang fitnah tu tak pernah dengar kuliah pun. Tak pernah, dia fitnah. Supaya kita tahu fitnah pada ulama' ni bukan benda baru. Lama. Mengadu akhirnya pemerintah jatuhkan hukuman pancung kepala. Ni zindik, pancung kepala. Tanpa cek, tanpa periksa, tanpa tanya. Kerana ialah kadang-kadang orang namanya ada kuasa, dia pun macam tak ada masa nak cek-cek. Orang mengadu, iyalah tu, maka hukum. Itu kecuaian serius pada mana-mana pemerintah. Dia tak cek betul-betul. Dia patut ada satu badan yang bebas, yang benar-benar nilai seseorang tadi. Tapi itulah fitnah kepada dunia Islam.
Bila kelima-lima ulama dengan tangkap, hukumannya ialah disebab dan sebahagian disebab, sebahagian dipancung. Lalu ketika mana jalad, dia panggil jalad, tukang sebab atau tukang potong kepala ni, nak jalankan hukuman, tiba-tiba dilihat Imam Abu Husain An-Nuri. Husain An-Nuri seorang ulama sufi yang dipanggil An-Nuri. Bila dia bercakap, seperti mulutnya keluar cahaya. Dia punya hebat dia. Abu Husain An-Nuri yang terkenal dengan benar dengan Allah. Tiba-tiba dia kata, jalankan hukuman pada saya dulu. Jangan jalankan pada kawan saya dulu, kena biar saya dulu. Awak belasah saya dulu, awak sebab saya dulu. Lalu kata tukang jalad, sepanjang dia kerja sebab orang atau hukum orang, tak pernah ada pesalah minta didahulukan hukuman. Semua minta kalau boleh lambat seminit, lambat 1 minit. Lalu ditanya, awak ni, dia kata, Syekh, kenapa Syekh nak segera, sedangkan waktu ini semua orang nak lambat. Tak ada orang nak segera kena hukum, tak ada. Semua orang lambat hukum. Dia kata, sebab saya berpegang, di antara tanda orang beriman, dia mendahulukan dirinya daripada saudaranya dalam perkara-perkara yang beri manfaat pada saudaranya. Maksudnya dia panggil ihsan. Ihsan ni biar dia susah dulu, jangan saudara dia susah. Kalau ada makanan, biar saudara dulu makan, bukan dia makan dulu. Biar saudara dia minum, bukan dia minum dulu. Bila hukuman tadi, biar aku dulu dihukum supaya saudara aku dapat rehat dulu. Maka jalad ni pengalaman dia kerja, dia tak pernah lagi orang nak suruh dia pukul dulu. Akhirnya dia mengadu kepada khalifah. Kata, tuanku pelik, puak-puak 5 orang ni macam pelik sikit. Dia orang berebut pula ni, nak kena hukum dulu. Dan Abu Husain An-Nuri dia ke depan dulu, pergi depan. Dia bukan cakap dia ke depan terus, saya dulu. Dia memang pelik lah. Kita pun pelik. Kalau kita cikgu disiplin, saya nak watang, cikgu saya dulu. Awak ni kenapa nak dulu? Orang lain semua duduk sibuk kata, bukan saya salah. Barangkali akhirnya bila dia adu pada khalifah pun baru panggil qadi, orang alim. Qadi cuba tengok orang ni apa. Maka qadi ni pun tanya soalan. Tuan-tuan, ini ulama besar belaka. Maka mereka menundukkan, mereka menjaga qadi itu malu sendiri. Maka lepas dijawab, qadi ni kata, kalau orang gini sesat, tak ada atas dunia ni tak sesat. Kalau macam gini dihukum sesat, maka semua sesat lah kita ni. Ni orang alim besar. Qadi pun terlepas pandang. Akhirnya khalifah menyesal atas pengaduan. Ni orang dekat dengan khalifah lah ngadu. Lalu khalifah kata, aku akan menyempurnakan apa pun permintaan kamu. Tahu apa mereka minta? Mereka sepakat minta satu benda. Mereka kata, hajatuna ilaika antang sana wala tadhkuruna birraddi wala bilqabul fa inna raddaka wa kubulaka indana sawa. Kita orang punya permintaan, tuanku jangan lagi ingat pada kami. Lupakan nama kami. Seolah kami tak pernah wujud. Dan jangan pernah menyebut nama kami. Sama ada tuanku nak terima atau nak tolak, bagi kami sama je. Tuanku suka kami ke tak suka kami, bagi kami sama. Kami minta tuanku jangan sebut nama kami dan jangan ingat kami, seolah-olah kami tidak wujud dalam negara tuanku. Tetapi dia tidak mau bergantung pada manusia. Kita tuan-tuan kalau boleh biar orang kenal. Itu hari ni kita berebut nak jadi terkenal. Kalau boleh biar orang kenal lah. Kena pula yang nak kenal ni raja lagi lah. Tapi tak, dia boleh kata, tuanku kami minta nama kami terpadam dalam ingatan tuanku, seperti kami tidak pernah wujud. Sebab di sisi kami, tuanku terima kami ke tak terima kami, sama. Kerana pergantungnya Allah. Kita tuan-tuan kalau orang tertentu terima kan rasa lain sikit. Dia terima aku tu, dia suka aku, kita dah mula rasa lain. Walau orang yang tahu tentang hakikat sama. Sebab kita cari redha Allah, kita cari ikhlas di sisi Allah. Sebab tu tuan-tuan, orang puji kita tak puji kita sama je. Puji tidak akan menjadikan kita bertambah kebaikan kita, dek puji. Kerana bertambah kebaikan kita kerana kesedaran kita, keilmuan kita. Dan keji tak akan hentikan kita buat baik. Tak ada pula kita kata, saya buat baik pun orang keji, buat jahat pun orang keji. Baik saya tak payah buat. Tuan lihat, kerana matlamatnya manusia. Kalau matlamat kita Allah, dikeji biarlah. Rasulullah SAW pun dikeji. Dan semua para Nabi dikeji. Bukan mereka lahir-lahir terus dipuji, terus dikeji macam-macam. Tapi mereka tahu setiap mereka buat itu kerana Allah.
Sebab itu tuan-tuan sekalian, manusia yang putuskan hubungan. Walau zahir dengan manusia, bercakap dengan manusia, tapi hati dengan Allah. Bukan maksud putus hubungan kita pun duduk dalam gua, kan? Kita mungkin bercakap dengan dia, kita bersama dengan dia dalam bekerja, tapi hati kita bukan dengan dia, dengan Allah. Pengharapan kita, pergantungan kita, semua pada Allah. Kemudian tuan-tuan sekalian, bila Syekh Abdul Qadir kata tauhid yang sebenar, seorang bila benar-benar bertauhid, maka baginya sama saja pujian ataupun kejian, sebab dia tauhidnya betul, kerana dia mengesahkan Allah. Sebab itu dalam Quran bila Allah sebut apa, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, bila mana Allah Ta'ala lapangkan dada seorang yang Allah pilih itu dengan Islam. Apa maksud dengan Islam? Itu dengan maksud dia cuma mengenali Allah dalam hidupnya, bukan makhluk. Ini dimasukkan kemantapan tauhid, sehingga Allah Ta'ala tunjuk segala kebesaran Allah, dan Allah tunjuk segala kekerdilan hamba-Nya. Sebab itu Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, kami akan tunjuk tanda-tanda kebesaran kami pada seluruh ufuk dan pada diri mereka. Akhirnya mereka kagumkan kebesaran Allah, bukan lagi kebesaran manusia. Tentang kita kan banyak kagum dengan manusia, kagum. Kita seperti terhijab untuk kagum pada Allah. Manusia buat rumah comel, oh lah hebatnya orang ni. Kita lupa Allah yang menjadikan bumi yang indah ini untuk kita kagum. Manusia yang ada duit banyak sikit, kita pun kagum, oh dia berjaya, dia dah menghasilkan jutaan pertama dalam 10 minit. Kita lupa Allah yang memiliki semua kekayaan ini untuk kita kagum. Tentang manusia dicipta satu benda, oh canggih, bijak, otak, geligir, brilian, ini IQ 500, ini IQ 2000. Allah yang cipta semua benda, kita lupa untuk kagum pada Allah dan kalimah subhanallah. Tentang manusia dibuat air, penapis air gini-gini, kita hebat boleh tapis air. Kita lupa bagaimana Allah mengalirkan setiap sungai dan air terjun yang indah, bentuk satu panorama yang hebat. Lupa untuk kita kagumnya. Tetapi lihat bagaimana bodohnya kita. Kita kagum semua kehebatan manusia, kita lupa kagum kehebatan Tuhan pencipta manusia. Kita tengok dia comel, kagumnya kita, lawanya dia macam dia buat, tak payah pakai alat solat, lawa comel. Ini macam anak sekian. Kita lupa Allah yang menciptakannya, untuk kita kagum dengan Allah yang menciptakan manusia sehebat ini. Lihat bagaimana kekaguman kita pada Allah boleh hilang. Dek kagum kita pada makhluk yang kerdil, yang berkesudahan dengan kelemahan. Ini kejahilan kita. Sebab itu hakikat tauhid, kita melihat kebesaran Allah, bukan kebesaran makhluk. Sempit kita melihat makhluk, luas kita melihat Allah. Maka ini terhasil dengan kita banyak berzikir pada Allah, bila kita ada kerinduan kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang Allah maksudkan, hunalikal walayatu lillahil haq, di sana kekuasaan Allah yang sebenar. Dia tak nampak lagi kehebatan manusia, kekuasaan manusia, kehebatan Allah. Kita tengok orang buat bot lawa, dia buat bot pandai. Kita tak tengok indahnya lautan Allah. Tentu semua alam ni kalau kita tengok, jauh lebih indah daripada apa yang dicipta oleh manusia. Tapi manusia kagum dengan manusia juga. Dzalika mablaghuhum minal ilm, kerana ilmunya takat tu ilmu dia. Kalau ilmunya luar pada itu, maka dia tidak akan memuji melainkan Allah SWT. Kemudian akhirnya bila Syekh menyebut, bila kita benar-benar tauhid pada Allah, Allah akan angkat kita. Kita benar-benar bijaksana, kita benar-benar terdidik, benar-benar mendidik, benar-benar menjadi orang yang dicukupkan oleh Allah. Tapi Syekh pesan satu benda. Dia kata, hei orang bodoh, belajar daripada kebodohan. Hei orang bodoh. Ya, kita semua bodoh. Bahkan Allah Ta'ala sebut tentang kebodohan manusia. Innahu kana zaluman jahula. Manusia ni sifatnya zalim dan bodoh. Tentang kita kena ngaku kita ada sifat bodoh. Masakan tidak, kita lahir pun kadang-kadang kita tak tahu apa-apa. Kemudian ilmu yang kita hafal tiba-tiba kita lupa. Bukankah kita bodoh? Tentang bukankah dalam hidup ni kita banyak menyesal daripada kita rasa bagus betul? Kerana kita memang bodoh. Buat macam nyesal saya buat. Nyesal. Menyesal ini lahir daripada cuma orang bodoh. Orang cerdik tidak pernah menyesal. Sebab tidak ada yang dibuat melainkan bijaksana. Itu cuma sifat Allah. Ada pun sifat kita, secerdik mana mesti kita nyesal. Yang ni kata saya menyesal lantik dia jadi pengganti saya. Kalau saya tahu saya tak lantik. Nyesal. Sebab kita memang bodoh. Nyesal saya bagi duit kat dia. Kalau saya tahu saya tak bagi. Sebab kita bodoh. Nyesal saya tolong dia. Kalau tak tolong tak apa. Sebab kita bodoh.
Tentang kita dengan penyesalan yang lama ni kita duk sebut-sebut, itulah tanda kebodohan kita. Dan kita akui. Sebab itu kita kena sentiasa belajar daripada kebodohan kita. Jangan bila sampai peringkat kita dah ngajar orang, boleh ngajar, kita dah tak nak belajar. Terus belajar. Tentang belajar ni, dia tak terhenti dengan sebab kita mengajar. Atau dengan sebab orang panggil kita Tok Guru, atau orang panggil kita Profesor. Atau orang panggil kita Muallim Kabir, Tok Guru Besar atau Guru Besar. Atau orang panggil kita Profesor Sebertahun. Tak pernah berhenti. Sebab antara benda penting kita belajar ialah belajar tentang kebodohan kita, kelemahan kita. Bila mana kita benar-benar sibuk mempelajari kebodohan kita, maka ketika itulah Allah Ta'ala akan baiki kita dengan sebenar. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir penutup dalam nasihat dan kata-katanya, kalau kita tak boleh ajar diri kita, macam mana kita nak ajar orang? Kalau kita tak boleh rawat kebodohan kita sebenar, kita tak akan mampu merawat kebodohan orang lain. Maka ilmu tadi menjadikan kita sibuk untuk beramal. Mengajar salah satu daripada tugas, mengajar salah satu daripada fungsi kehidupan, belajar dan mengajar. Tetapi hakikat bagi ilmu tadi ialah sibuk untuk kita beramal. Sebab itu kata ulama, tentang hakikatul ilm ma yushiruka bil amal. Hakikat ilmu yang menyibukkan kamu beramal. Maka semua dengan ilmunya kita muhasabah. Tentang macam mana pun jauh kita belajar, lihat kebodohan kita masih banyak. Kalau kita rasa ilmu kita tinggi, bodoh kita sikit, kita silap. Sebenarnya selama-lamanya bodoh kita lebih banyak pada ilmu kita. Sebab itu nanti kita terus menyesal dalam hidup. Melainkan orang yang Allah rahmati, sentiasa istikharah dengan Allah, minta petunjuk dari Allah, maka dia tak akan menyesal dalam hidupnya. Apatah lagi dia menerima qada dan qada Allah Ta'ala. Dan semua qada dan qada Allah ini baik untuk dia. Wallahu bisawab. Assalamualaikum.